Kalau kita tengok, kira berminat lah. Dia mula dengan keguguran. Tu dia menghilang lah. Okay, kita join ni dari dia iklan pada WhatsApp. Lepas tu dia ada jumpa lah untuk dia kenalkan plan yang dia buka. Jadi plan yang dibuka tu, kalau kita tengok, kira berminat lah sebab dia sekali dapat pulangan lah. Kita modal dan dapat pulangan yang lebih lah macam tu. Jadi bila kita mula-mula kita join tu, sebab kita tengok ramai yang dah dapat pulangannya. Lepas saya join tu dalam seminggu lebih lah. Dia plan sebelum tu berjalan cantik, cuma kita belum dapat PO-nya lah. Bila kita dah nak sampai PO yang kita dapat tu, dia mula dengan keguguran. Keguguran tu dia kata dia tak boleh trade lah sebab dia saham tiba-tiba jatuh sebab dia tak trade. Dia melibatkan ramai orang lah, bukan saya seorang. Satu kumpulan tu lebih pada 100 orang lah. Jadi yang kami datang ni wakil. Sebab kalau datang ramai sangat. Jadi lepas ni kalau semua perlu datang, kita baru hadir lah. Cuma yang datang ni cuma wakil untuk kita nak tahu macam mana cara nak, kalau niatnya memang nak dapatkan balik duit kami lah. Sebab dia janjikan kalau kita masuk saham ni, bila saham jatuh, dia akan pulangkan balik modal kita. Lepas yang kami main tu, lepas dia keguguran, memang dia stop sekejap dan dia buka plan balik. Dan plan tu jalan cantik dalam seminggu. Ada lagi dia buka plan yang besar lah. Lepas tu bila dia buka plan yang besar, tak lama dia stop balik. Dan alasan dia kata akaun kena block. Lepas tu dalam satu hari tu dia kata dia tak ada line dan bercuti. Lepas tu dia menghilang lah. Bila kita WhatsApp semua dia tak balas. Rupanya okey. Lepas tu dia cakap bila dia kata akaun dia kena block, kami masing-masing pergi bank dan bertanya. Dan ada juga yang buat transaction. Kalau misalnya kena block, kita transfer, duit tak lepas kan. Jadi bila ramai-ramai transfer, duit boleh lepas. Jadi kat situ kita tengok dia menipu. Dan lepas tu kami pun ambil keputusan nak pergi report sebab terlalu ramai dan kerugian terlampau banyak. Macam saya sendiri pun rasa dekat 13,000 lah. Ada kawan-kawan lain juga yang ada 22,000. Ada lagi banyak yang sampai 160,000. Macam tu lah. Jadi bila kami report, sebelum kami report tu kami ada berkomunikasi dengan dia. Tapi dia mencabar. Dan dia kata kalau kita nak report ramai-ramai, dia kata silakan. Dia kata saham dah jatuh. Jadi bila kami report, dekat situ kita orang tahu dia tak trade saham ni. Dia pusingkan modal balik. Yang dia buka plan tu dia pusingkan modal. Jadi kat situ kita dah tahu dia menipu lah. Bila dah report, dia janji dia nak bayar dalam masa 2 minggu. Untuk pulang. Dari kami report tu 9 hari bulan dan sampai 6 hari bulan. Dan tempoh tarikh dia besok 23 hari bulan. Tapi masa kami pergi balai tu, kami ada pergi 33 orang. Tapi dia dekat balai dia ambil report yang paling banyak lah. Dia report ambil yang paling banyak. Jadi kat situ dia janji dia nak bayar dulu yang mana datang. Tapi dah lepas report tu dalam masa seminggu dia memang ada buat bayaran, cuma tak sepenuhnya. Dia cuma bayar 60 saja. Tapi dia sepatutnya dia kena selesaikan yang report dulu. Yang report tu dia nilainya 160,000. Baru dia selesaikan yang lain. Itu yang datang. Ada lagi yang tak datang sebab dia orang tak report sebabnya banyak yang pakai cash money. Yang report tu semua yang pakai inilah dia ada transaction. Sebab kita ada bukti kan. Okay. So kalau yang macam 100 orang tu, nilai total agak-agak berapa? Like dalam 100 orang? Sebab dia ada 40. Banyak. Satu grup je 100. Ada sampai juta? Lebih. Kalau di total memang 1 juta lebih. Sebab tu dia tak boleh bayar. Dan dalam masa ni dia tak boleh bayar. So yang ni, dia syarikat ke macam mana ni? Orang ni? Dia tak syarikat. Dia macam kami. Orang biasa je. Personal. Okay. Kita transfer ke bank dia pun bank personal. Bukan cuma ada satu company. Yang Maybank. Nombor 9 tu company kan. Tapi nama dia kan Rosdilan. Dia pun sendirian. So sekarang ni dia dekat luar macam biasa kan? Dia ada. Tapi sebab dalam 2 minggu ni kita memang tak boleh kacau dia lah. Sebab dia dalam ni kan. Dia keluar 2 minggu ni untuk dia selesaikan kami lah. Tapi sampai ke sini dia memang
Dia kata dia takkan bayar. Kami report gak, tapi reportnya dipendam. So kalau boleh, yang semua yang kena ni nak minta apa daripada dia? Macam kalau boleh, kami bukan nakkan minta keuntungan, nak minta yang keuntungan yang kita masuk tu. Kita nakkan bonus balik. Sebab dalam yang kami yang mereport ni, yang belum dapat pulangan, yang tak lepas pun daripada modal kami. Sebab kerugiannya banyak masing-masing tu. Masing-masing orang kata kita bukan nak harapkan dah macam ni. Walaupun saham kita tahu ada jatuh, ada naik. Macam niaga juga, ada rugi, ada untung. Bila kita tahu saham tu jatuh naik, kita nak bukti. Kalau tak ada bukti, dia kata saham jatuh, jadi kita, sebab kita dah labur yang banyak. Bukannya sikit. Ada yang, kalau yang cash money tu ada 60-70 ribu sekampung. Orang kata cuma Tok Imam dengan Pak Imam je yang tak terbabit. Semua tu majoriti. Sebab yang kendali ni pun orang kampung, kita kenal. Bila dah jadi macam ni, dia tak kira siapa dah, dia tak kenal kita dah. Jadi kalau boleh tu kita nakkan, orang kata kita pakai undang-undang pun, undang-undang macam bila disorong, faham kan? Saya pun dah ni. Dia dah jadi, dia nak balikkan pada kami balik. Tapi cuma dia dah cakap, masuk ni, modal dia pulangkan balik kalau apa-apa jadi. Tapi sekarang dia tak nak pulang balik. Itu yang masalah sekarang sebab banyak lah, terlalu banyak.